skrip peperiksaan sebab tugasan kerja khusus ni kita, manakah tugasan kerja khusus yang nak dimoderasi ialah melihat kepada markah akhir. Jadi kalau ada 3 tugasan dah campur-campur, last markah akhir itulah kita tengok tugasan manakah yang perlu dimoderasi. Okay. Baik, sekarang kita pergi kepada tarikh verifikasi fasa selepas moderasi pada 19 hingga 23 September. Okey, jadi pada minggu ketiga bulan September ni adalah proses verifikasi. Di mana bila kita kata fasa selepas moderasi ni semua sepatutnya, ya memang sebenarnya patutnya memang berlaku macam itu. Semua dah ada markah, KJ dah sahkan, bukan KJ dah sahkan, maksudnya KJ dah semak dah markah tu, ketua pemeriksa dah semak ya, dah ada markahnya. Itu maksudnya proses untuk verifikasi ni, markah dah siap sebenarnya. Okey, kemudian selepas itu baru proses seterusnya isi markah dalam sistem items dan hantar BKKP tu ke unit peperiksaan lah. Sekarang kita buat dalam talian. Okey, habis untuk ni. Ada soalan tak berkaitan dengan carta ni? Jadi kalau ikutkan kepada carta tadi tu kan, maksudnya siapa yang nak merancang kerja khusus tu kena boleh perhatikanlah. Okey, kerja khusus itu sepatutnya bermula pada berapa hari bulan dan berakhir pada berapa hari bulan. Sempat tak pensyarah ada masa untuk menanda, sempat tak untuk dibuat moderasi dan sebagainya. Itu dalam tempoh pelaksanaan kerja khusus. Okey, ada soalan tak apa-apa? Saya rasa bercakap seorang. Tak ada soalan. Faham. Okay, bagus ni kelas A ni. Okey, sekarang kita pergi kepada rubrik. Okey, rubrik. Ini adalah rubrik yang telah disediakan oleh UBP ya. Jadi rubrik ini kita upload dalam Google Classroom ni. Jadi boleh tengoklah. Cuma rubrik ini skala dia 5, 10, 20, 30. Jadi siapa yang tugasan dia ada skala 15 tu 25 ke, okey boleh tambah lah. Tapi ini kita insyaAllah kita akan cuba perbaikilah. Maksudnya kalau nak 15 kita akan cuba menambah-nambah 45. Okey, dan sebagainya lah 35 sebab sekarang ni markah-markah wajaran untuk setiap tugasan tu berbeza-beza di antara satu sama lain ya. Okey, ini untuk rubrik ada di dalam GC. Yang seterusnya, okey, kemahiran insaniah. Okey, kemahiran insaniah pun ada dalam GC ni, boleh tengok. Okey, okey, ini adalah kemahiran insaniah modulnya yang mula-mula rasanya dikeluarkan dalam tahun 2016. Jadi ia sesuai digunakan untuk RMK. Ini adalah okey, di buku ni saya rasa ramai yang dah tengok dah. Cuma saya nak maklumkan ia sebenarnya berada di dalam GC ini jugalah. Mana dia? Jadi kepada pensyarah-pensyarah baru yang rasa apa benda ni CTPS ni, apa DCS ni, dia datang dari mana? Sebenarnya dia datang daripada sini. Ini ya, inilah perkara yang terdapat di dalam kemahiran insaniah ni lah, dia punya elemen-elemen yang terdapat dalam ni. Okay, ini untuk RMK, sesuai untuk RMK sebab RMK memang menggunakan kemahiran insaniah kod-kod yang ini. Okey, untuk tahun 2019 okey, APJ mengeluarkan satu buku panduan ya, satu buku panduan kemahiran insaniah ni cetakan tahun 2019. Okey, kita tengok. Mana dia?
Ini adalah ni tegak ni boleh dibaca ni. Ni lah. Okey, ini ada kemainan 1, 2, 3, 4, 5 ni. Semua ini ada dalam MK ya. KKG, KIK, KGN, KAT ni, KEP ni, semua istilah-istilah ni memang pensyarah kena ambil tahulah supaya boleh membaca MK dengan tepat, kemudian dapat memindahkannya dalam bentuk memindahkannya dalam bentuk kerja khusus, JST, soalan tugasan dan rubrik. Okey, seterusnya. Okey, senarai semak ni. Okey, ini adalah senarai semak ya, senarai semak verifikasi pelaksanaan kerja khusus fasa perancangan yang diedarkan oleh IPCM ya. Jadi bukanlah PD tu datang semata-mata saja-saja je nak semak apa sebenarnya yang PD semak. Inilah perkara-perkara yang PD semak. Okey, ni perkara-perkara yang PD semak lah. Untuk fasa perancangan ni ada 19 item. Jadi kalau pensyarah-pensyarah baru nak tengok apa sebenarnya yang PD tengok, tengoklah dekat sini. Sebab PD akan membuat laporan. Kalau dulu kita buat hard copy ni kan, PD buat hard copy semua, tapi sekarang ia dibuat dalam bentuk Google Form. Tapi untuk pengetahuan pensyarah, bolehlah perhatikan apa sebenarnya yang PD semak. Ini untuk fasa perancangan ya, dan saya mungkin akan masukkan juga dalam GC ini senarai semak untuk fasa selepas moderasi. Sebab kalau ikutkan surat daripada FPCM yang terbaru ini, fasa verifikasi untuk fasa selepas moderasi adalah 30% daripada jumlah khusus yang ditawarkan oleh setiap jabatan akademik. Jadi kalau dia ada 10 khusus, jadi 3 je lah. Kita ambil 3 dan apa yang pihak UPP lakukan untuk semester lepas, sem lepas adalah pihak UPP mohon kepada pensyarah bagi kursus tersebut invite PD ke dalam GC kursus masing-masing. Jadi PD akan memverifikasi di dalam GC kerja khusus masing-masing. Okey ya. Baik, ini link saya semak ni adalah untuk kegunaan PD sahaja. Okey, saya cuba pula buka. Okey, ini adalah paparan tadi tu, paparan pensyarah penggubal. Okey ya. Sekarang ni ada beberapa cara untuk pensyarah itu upload. Okey, pertama dia kena upload RMK. Okey ya, kalau kita tengok sini kan, RMK ni pada bahagian topik ni dah ada khusus dan nama pensyarah ya. Jadi RMK ni macam mana kita nak tengok? Boleh juga kita tengok melalui buka view assignment. Okey, kita akan nampak paparan ini, kemudian add or create. Kemudian ambillah file JST. Okey, uploadlah di sini. Okey. Dan last kali itu jangan lupalah mark as done ni. Okey, dan diingatkanlah kepada semua penggubal ya. Sekali kita upload di sini, ia masuk dalam Google Drive GC tersebut. Walaupun selepas itu kita nak resubmit, kita dah pangkah dan sebagainya, tetapi sebenarnya dah masuk, dah tak keluar dah. Situlah istilahnya, dah masuk tak boleh keluar. Walaupun kita berapa kali pangkah ke masuk dan sebagainya. Okey, ini satu cara untuk pensyarah upload. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, cara yang kedua boleh tengok di atas ni, view your work. Ini pun sama. Okey. Di sini pun ada dah dah di-assign pada kita RMK, kemudian draft JST ni ya, draft dia, kemudian final kerja khusus. Okey, tujuan
disediakan tapak untuk RMK ni adalah maksudnya pensyarah berubah upload RMK. Kemudian proses kerja verifikasi itu sebenarnya berlaku dalam draft ni. Okey. Jadi dekat sinilah draft JST ni lah, di sinilah pensyarah akan upload dia punya JST, okey, soalan tugasan dan juga rubrik. Dan mohonlah kepada semua penggubal supaya uploadkan dia dalam Word, Microsoft Word, kemudian rename lah maksudnya ni ada draft JST, kemudian kod khusus. Ya, kemudian kalau soalan tugasan pun sama, rubrik pun sama. Okey, kemudian semua upload di sini. Sekiranya PD itu membuat pembetulan, dia akan buat pembetulan, tengok dekat sini lah. Nak upload lagi, resubmit ke berapa kali pun semua proses ini berlaku di dalam bahagian draft JST soalan tugasan dan rubrik. Okey, yang bahagian final ni. Okey, final ni ialah final ni maksudnya kerja khusus tu dah siap dalam bentuk ready camera. Ready camera ni maksudnya JST tu telah ditandatangan oleh penggubal ataupun ketua penggubal, KJ dah tanda tangan, PD dah tanda tangan, SME dah tanda tangan dan semua lengkap semua, tak ada apa-apa lagi pembetulan, uploadkanlah pada bahagian final kerja khusus ni. Sebab kadang-kadang pensyarah upload semua dalam draft tu, jadi tak tahu yang mana satu yang betul, yang mana satu dia bercampur semua, jadi yang ini yang terakhir lah. Okay. Okey, ini tadi cara pertama kan, cara kedua. Cara yang ketiga ada buka pada stream. Okey, pada stream ni kan ada tulisan, okey, ni ada pentaksiran 2020 IPGKTI ni post new assignment ni kan. Jadi buka kat sini, bendanya sama je, upload pula kat sini. Jadi ada 3 tempat lah, maksudnya 3 kaedah, 3 cara, bukan 3 tempat, 3 kaedah untuk pensyarah ni upload tugasan JST yang nak diverifikasi tu lah. Ada 3 tempat 3 cara, sorry. Okey, ada soalan tak sampai sini? Tu dah okey dah ni, dah upload dah. Tak ada apa-apa Tak ada, jelas. Jelas. Tak ada, jelas. Okey, yang seterusnya. Okey, ini ini adalah paparan saya punya GC sebagai seorang pensyarah. Okey, apa yang saya ini ada bukan satu contoh yang terbaik lah, tetapi ia boleh kita guna sebagai satu panduan macam mana kita nak melaksanakan kerja khusus ni. Maksudnya kita nak masukkan kerja khusus ni dalam GC, tetapi masih lagi penandaan pun dalam GC, tetapi masih lagi mengikut kehendak, kemahuan menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh buku panduan pentaksiran kerja khusus tu. Okey, yang pertama selain daripada kita sediakan minggu 1, minggu 2, minggu 3 ni kan, kita sedia satu topik kerja khusus. Satu topik kerja khusus di mana di dalamnya first mestilah ada soalan kerja khusus kan. Cuba tengok. Saya create satu material untuk soalan kerja khusus kan. Di sini saya akan add kerja khusus di sini. Ini satu. Cara untuk kita mengedarkan kerja khusus dalam GC. Apa yang perlu kita lakukan mengikut prosedur kerja dalam buku panduan adalah yang kedua ni. Yang kedua ni.
Okay. Dalam buku panduan tu ataupun dalam buku panduan dan juga dalam apa yang nak diverifikasi oleh PD tu, ada satu pengakuan penerimaan kerja khusus ni. Okey, pengakuan dan pengesahan penerimaan kerja khusus. Jadi kita perlu buktikan bahawa kita telah mengedarkan kerja khusus kepada pelajar dan pelajar telah mengaku bahawa dia menerima kerja khusus tersebut. Jadi di dalam GC ni create satu question sini. Okey, buat dalam bentuk multiple choice ni. Saya menerima taklimat khusus yang jelas daripada pensyarah. Jadi ya tidak. Jadi pelajar akan klik ya tidak di sini, sama lah macam dia klik turn in kehadiran kan. Dia klik ya, okey dia turn in. Jadi dia akan dapat data dia punya data pengakuan ini di dalam GC nanti. Ya, itu step kedua lah. Okay, hantar soalan. Saya nak tanya. Ya. Kalau sebelum ni saya buat macam untuk sebab macam dulu kita ada borang untuk hadir taklimat kan, bukti maknanya mereka hadir semasa taklimat masa kita face to face kan. So masa yang lepas ni saya buat untuk attendance untuk taklimat, boleh ke? Macam tadi kan dia menerima dengan jelas, tapi saya masuk dekat tempat attendance tu maknanya telah mendengar dan menerima maklumat daripada tu, tapi saya tandakan dia sebagai attendance lah. So lepas ni kena tukar lah, jangan label dia sebagai attendance lah. Okey, label attendance tu maksud saya attendance tu dalam bentuk word mereka ke ataupun dalam bentuk macam ni juga? Macam ni juga. Oh, okey. Okey, boleh. Sekarang ni apa saja ayat tak ada masalah. Okay. Maksudnya ada bukti satu pengakuan dan juga penerimaan maksudnya kerja khusus daripada pelajar. Itu saja. Ayat ni terpulang. Okey. Okey, yang kedua baru Penjengat Tun, saya mencelah sedikit boleh? Boleh. Ini maksudnya kalau apa yang Puan Syamizatul maksudkan tu, saya pun macam nak tanya soalan yang sama juga. Dulu setiap kali bila kita beri kerja khusus, kita kena ambil kehadiran untuk taklimat kerja khusus tu. So boleh tak sekarang ni pengakuan dan pengesahan penerimaan tu dijadikan ataupun diterima sebagai kehadiran untuk sebagai untuk taklimat kerja khusus, boleh diguna pakai atau tidak? Okey, kehadiran tu maksudnya kehadiran kelas ke kehadiran cacat? Kehadiran mendengar taklimat tersebut lah. Maksudnya kan setiap pensyarah ni apabila dia memberi kerja khusus, dia diwajibkan untuk memberi taklimat. Ya betul. Tersebut lah, betul Ya betul. Pengakuan dan pengesahan penerimaan kerja khusus boleh diterima sebagai kehadiran lah untuk mendengar taklimat tersebut. Ya, boleh. Kehadiran, boleh. Cuma Cik Razali macam dekat statement kehadiran tu, tambahlah sikit, maknanya mereka dah mendengar dengan jelas lah, dah faham dengan jelas taklimat yang kita bagi, jadi dia 2 in 1. Ya, betul. Roger and out. Okey, boleh ya. Okey, saya teruskan . Okey, begitulah juga dengan tugasan yang pertama. Tugasan yang pertama pun kita sedia tapak, itu semua pensyarah dah tahu kan. Okey, kalau macam saya punya khusus ni EDUP 2122 ni ada quiz. Jadi saya buat juga kehadiran untuk kehadiran untuk quiz ni. Semua bukti ni lah, turn in, klik hadir dan turn in ni kan, semua ada di sini. Jadi ini sebenarnya adalah bukti-bukti pelaksanaan kita melaksanakan kerja khusus di dalam GC. Okey, saya sebenarnya nak fokuskan kepada contoh tugasan saya ni adalah tugasan yang kedua, iaitu penulisan laporan lah ni. Okey, di dalam buku perancangan di dalam buku panduan pentaksiran ni, dia ada sepatutnya pensyarah ini melampirkan pelajar ni melampirkan maksudnya dia punya satu pengakuan dan juga satu pengesahan penerimaan maklum balas bagi tugasan yang telah dilaksanakan. Dulu memang kita buat secara hard copy kan. Sekarang ni di dalam GC semasa
pihak UPP berbincang bila SEM lepas tu kan, kita telah putuskan bahawa kita tak perlu lagi untuk melampirkan satu borang maklum balas secara hard copy tu. Kita suruh juga pelajar lampirkan dalam bentuk word lah, macam tu, tak perlu. So memadai kita buktikan bahawa pelajar ini semua komen-komen kita, semua maklum balas yang kita telah tanda di punya tugasan itu mereka boleh tengok kan, boleh tengok, boleh baca. Jadi buktinya kita buatlah create satu question dekat sini, pengakuan dan pengesahan maklum balas tugasan berapa, tugasan 2, laporan dan short answer macam ni. Okay, saya bersetuju, tidak bersetuju dengan maklum balas yang diberikan oleh pensyarah. Okay, jika tidak bersetuju berikan alasan ke apa benda yang nak cakap. Okay, ini sebagai bukti. Ayat-ayat semua dekat sini bentuk macam mana terpulanglah kepada pensyarah kreativiti masing-masing. Tetapi ini adalah satu contoh bukti yang telah kita proceed lah untuk kita buat di dalam Google Classroom sebagai bukti bahawa maklum balas pelajar tu, pelajar kita telah memaklumkan kepada pelajar tugasan ni macam mana, dan beri maklum balas dan apa, dan pelajar pun faham sebenarnya apa komen-komen pensyarah berkaitan dengan tugasan yang telah dilaksanakan. Okay, itu adalah yang berkaitan dengan kerja khusus. So okey, tak banyak untuk hari ini, itu saja yang saya dapat kongsikan, yang saya nak kongsikan. Ada soalan apa-apa ke? Saya stop ya. Assalamualaikum. Cik Razali, tadi Cik Razali tanyakan pasal yang penggunaan dalam GC tu, risau kalau tidak boleh diterima pakai, maksudnya begitu, tidak diterima dalam apa saja audit ke atau bagaimana, betul ke Cik Razali? Bukan, maksudnya dia nyebut di sebaliknya. Maksudnya kalau ianya boleh digunakan sebagai satu kata orang tu sebagai satu pengesahan bahawa taklimat telah diberikan. Okey, macam mana kata Puan Samizatul tadi tu, mungkin dekat dia punya tajuk dia tu kena ada sedikit tambahan lah. Maksudnya kita dengan cara itu lebih mudah dan boleh digunakan pakai. Itu saja. Terima kasih Encik Smadi. Okey. Mungkin boleh ambil lah dari segi struktur susunan ayat tu seperti mana dalam borang tu type lah dalam GC tu kan. Sebab kita terima pakai sebagaimana yang kita laksanakan dalam peperiksaan Mei. Jadi pelajar bila dia turn in, maksudnya dia telah hadir dalam platform GC tu. Sebab hanya individu yang boleh akses tu, individu yang ada account, dia boleh log in, bukan orang lain. So bila dia turn in bermaksud dia hadir sah, dan bila ada statement kita typekan di situ saya faham, saya akur, kemudian dia buat pilihan ya, setuju, maka bermaksud dekat situ secara automatiknya dia telah membaca dan memahami dan telah mendengar taklimat. So bukan individu lain, sebab hanya dia boleh masuk tu berdasarkan akaun login dia saja, password pun dia saja. Kita ambil konsep sebenarnya kita, kalau kita sebagai pembayar cukai pendapatan kan, kita tak pernah pun menurunkan tanda tangan dalam sistem. Kita hanya klik tanda tangan dan kemudian kita send. So selepas itu pihak LHDN akan menerima, dan jika ada apa-apa query dia akan kontak kita balik. Dan kalau ada lebihan kita akan terimalah lebihan bayaran kita. Harap jelaslah benda macam tu yang boleh saya kongsikan. Ya, Cik Razali ya, dan rakan-rakan. Terima kasih Smadi. Sikit tambah boleh tak? Sebentar saya teringat ni. Boleh, silakan Tuan Haji. Okey, tentang untuk kita berkongsi dalam GC ataupun dalam Drive, kalau boleh, kalau Drive tu kena restrict. Ya, restrict tu maksudnya kena orang tersebut saja. Kemudian untuk share jangan share link. Kena share penama ataupun email penama rakan-rakan kita. Faham tak? Maksudnya dalam share tu jangan pilih share link di bahagian bawah, kena atas. Share dengan siapa? Kalau contoh saya dengan Jamiatun, share dengan Jamiatun 14-1 berapa Jamiatun? 122@ed.my. Tak boleh. Jangan share link, sebab share link yang menyebabkan
kebocoran soalan peperiksaan. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Najib. Okey, ada siapa lagi yang nak memberi pandangan kepada pihak UPP dan sebagainya supaya proses pelaksanaan kerja khusus ini lebih mudah, lancar dilaksanakan. Okey, ada apa-apa cadangan? Siapa okey, tak ada masalah? Kalau tak ada, mungkin Dr. Wan, timbalan pengarah kita mungkin boleh berikan kata-kata terakhir apa, ya, Puan Jemaatun ya. Ya, Kalau ya. tak ada apa-apa soalan sebelum kita menutuplah bengkel ni. Sorry, lupa nak buka. Okey, semula. Okey, terima kasih pada tim UPP yang telah menganjurkan bengkel 2 hari ini. Saya yakin dan percaya banyak manfaat yang diterima dan setakat hari ini tahniah kepada tim UPP yang telah pun dapat melaksanakan pengurusan peperiksaan secara atas talian dengan begitu baik dan kita tak ada banyak masalah. Saya tengok ketika peperiksaan semua pensyarah di UPP hadir di office dan terima kasih juga kepada tim ICT. Mudah-mudahan kita dapat tingkatkan lagi dari segi keberkesanan dan kelancaran sebab kita dah ada pengalaman dan dengan bantuan rakan-rakan di luar jabatan, luar unit UPP yang telah pun memberi kerjasama dengan sangat baik. Dan saya rasa itu je lah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi dan terima kasih kepada semua peserta khusus yang dengan tekun mengikuti bengkel selama 2 hari ini. Mudah-mudahan dia memberi manfaat dan yang paling penting ialah memudahkan kerja Dr. Tuan Puan dalam melaksanakan pentaksiran dalam situasi pandemik ni sebab kita tak tahu bila pandemik ni akan berakhir, mungkin sampai hujung tahun, kita tak tahu, jadi dengan adanya pendedahan ini kita harapkan kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai pensyarah akademik dengan lebih baik, dengan yang penting bila kita tahu sebenarnya dia mudah kerja. Mudah kerja bila kita tak tahulah biasanya dia jadi sukar. Macam mana nak daftar pelajar, macam mana nak upload kertas peperiksaan, macam mana nak menanda, nak edit, macam mana nak beri maklum balas. Tapi bila once kita dah tahu, dah mempunyai skill, dah mempunyai kemahiran yang didedahkan selama 2 hari ini, mudah-mudahan kerja kita dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, lebih lancar dan lebih mudah. Itu yang penting. Maknanya UPP mengadakan bengkel ni untuk memudahkan kerja yang berusaha Dr. Tuan Puan agar lebih mudah dan yang penting tepat, betul dengan betul, mudah dan betul serta tepat. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Encik Ismadi, Puan Jamiatun, Encik Razak dan Muhammad Ridwan yang ada di UPP dan semua sahabat-sahabat yang telah pun memudahkan kerja-kerja UPP dalam pengurusan taksiran di kampus IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Itu je Encik Ismadi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Yang Musa Dr. Wan Hajar Nursyah Dewan Abdullah, timbalan pengarah perancangan kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan saya di UPP, Cik Razak, Puan Jamiatun, Cik Muhammad Ridwan, 2 orang pembantu operasi kami, Cik Mazlan dan juga Cik Faradila.
juga kepada semua rakan-rakan pensyarah di IPG Tengku Rahim yang terlibat secara langsung dengan bengkel ini. Dan saya kira juga terima kasih kepada Tuan Jumat Salim, Toke, kepada pembelajaran kita bagi peringkat kampus kita ya. Juga banyak membantu kami dalam urusan teknikal juga, dan insyaAllah cadangan rakan-rakan akan kita terima dan kita parusi dan kita cuba sesuaikanlah dengan situasi kita. Terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. Kalau ikutkan hasil bengkel ini, sebenarnya kita nak hasilkan satu rubrik yang boleh diberikan panduan kepada semua warga kampus, tapi oleh kerana disebabkan kekangan dari segi situasi kita, maka kita memberikan inputnya. Namun di pihak UPP kami cuba untuk menggunakan satu platform ataupun kaedah lain nanti bagaimana nak menghasilkan rubrik. Saya kira perkongsian yang menarik daripada semua, kita punya facilitator, termasuk facilitator jemputan kita, dan insyaAllah kita tidak habis di sini saja. Kita masih lagi ada urusan-urusan yang kita akan terus uruskan bersama. Walaupun Puan Jamiatun tadi ringkas saja dari segi penggunaan pengurusan peperiksaan, terutama kerja khusus di dalam platform Google Classroom, tapi ia akan berterusan sehingga selesai untuk satu kohort. Terutamanya pada bulan Julai ini dah nak penghujungnya dah, kemudian September, kemudian Oktober adalah yang paling besar. Jadi insyaAllah di pihak UPP saya mohon ampun dan maaf kami mohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kelemahan, kekurangan dalam menguruskan bengkel secara online ini. Untuk tempoh 2 hari, terima kasih kepada rakan-rakan yang memberikan respon, feedback yang baik, yang komen yang apa pun kami terima dan kami perbaiki pada masa yang akan datang. Dan insyaAllah kita parusi juga untuk cadangan diberikan bengkel ini kepada semua peserta lah. Kita cuba, semua pensyarah kita cuba nanti bagaimana untuk kita parusi dalam situasi semasa ini. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Jamiatun, penolong ketua unit UPP. Okey, terima kasih kepada semua. Harap proses untuk pelaksanaan kerja khusus ni walaupun ada banyak-banyak peringkat, banyak-banyak sesi pengajian dapat berjalan dengan lancar lah. Terima kasih kepada semua PD akan memverifikasi ni. Assalamualaikum. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Cik Razak ada apa ke nak sampaikan, Cik Razak? Cik Razak adalah kirakan paling lama di Temanggung Ibrahim di UPP. Kalau ada Cik Razak? Okey. Kalau tak ada, saya kira terima kasih sekali lagi sehingga kita berjumpa lagi rakan-rakan semua. InsyaAllah grup WhatsApp tu saya tidak akan bubarkan, saya akan kekalkan, dan jika ada maklumat mungkin kita boleh sadurkan juga salah satu platform di situlah yang berkaitan dengan bengkel ini ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Daud.